Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diizinkan untuk bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan tentang perkara 12 perkara yang mesti diketahui sebelum solat dan kemudian daripadanya. Kita masuk pada perkara yang pertama, iaitu ilmu. Ini kita menyambung pada muka surat 189, membicarakan tentang bahagian ilmu. Adapun ilmu itu atas 3 wajah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Adapun ilmu itu atas 3 wajah. Mana orang bila nak mendirikan solat, dia perlu pada ilmu supaya solat yang didirikan itu sah ataupun jadi batal adalah bergantung kepada ilmu yang dia ada. Maka pertama, bahawa diketahui fardu dan sunatnya. Jadi orang ni bila dia nak semayang, dia kena tahu beza mana fardu mana sunat. Ya, kalau sekiranya dia solat, dia kata yang fardu itu sunat. Kalau sekiranya yang sunat tu dia kata fardu, tak ada masalah. Ini dia kata yang fardu itu sunat. Contohnya rokok, dia kata itu sunat. Nah, i'tidal, tamakninah dan sebagainya. Maka kalau dikata itu dia sunat, maka sembahyang dia tak sah, batal sebab ilmu. Jadi ilmu tu nak membezakan mana fardu. Kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Sembahyang tak akan sah kalau kita tak tahu mana kaifiat. Yang rukun 13 ni mana yang jadi ab'ad, mana hay'ah, mana fardu pula mana qauli, mana fi'li dan mana qalbi. Dia kena tahu. Sembahyang mesti dia tahu pembahagian-pembahagian. Yang keduanya, diketahui barang yang ada pada wuduknya daripada fardu dan sunatnya. Maka yang demikian itu syarat pula sah wuduknya. Ilmu tentang wuduk, nak menentukan mana fardu yang wajib pada anggota basuhan dan mana yang sunat pada anggota basuhan. Dia kena beza mana fardu, mana yang sunat, supaya kalau sekiranya dia meninggalkan yang sunat, maka sah wuduk dia. Kan? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa al-miftahus solah bi wudu. Makna pembukaan atau kunci bagi solat ni ialah wuduk. Mana kalau wuduknya tak sah salat. Jadi dia kena tahu
mana anggota yang wajib dibasuh, mana anggota sunat dibasuh. Jadi terhasil basuhan wajib tu macam mana yang dikata terhasil basuhan anggota wajib? Contohnya muka. Muka ni terhasil basuhan wajibnya daripada mana sampai mana? Mesti dia tahu. Kerana tak ada ilmu tak boleh. Tak sah kan. Tangan yang mesti dia tahu sampai mana dia punya basuhan yang menjadi wajib tadi. Jadi itulah yang akan menentukan maknanya sah atau tidak wuduk dia. Yang ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauhi akan dia. Dengan ilmu juga mengetahui, dia kena tahu. Bila dalam sembahyang ni apa tipu daya syaitan? Kerana syaitan bila dalam sembahyang menimbulkan was-was dalam solat, menimbulkan keraguan dalam solat. Jadi kita tadi dengar imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Tapi imam tu baca Fatihahnya mungkin surahnya panjang dan berlagu pula. Kita dalam dia baca lagu tu, dah baca belum Fatihah ni? Baca belum? Dia jadi ragu-ragu. Ulang balik sekali. Imam baca surah tak habis lagi. Duk lama leka, dah baca ke belum? Lelah 5 kali Fatihah baca. Dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi ragu, was-was. Alah. Dalam wuduk kita tengok orang diwas-waskan dalam ambil wuduk. Dia rasa tak kena basuh, tak kena basuh. Lala dia semayang tu macam orang mandi je. Baju basah, kain basah. Ya. Kenapa? Diwas-waskan oleh syaitan. Ini bahayanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita kena mengetahui bagaimana tipu daya dia dan bagaimana nak menjauhkan syaitan ketika mana kita berwuduk, bagaimana kita semayang, macam mana nak jauhkan. Cara untuk kita menolak. Mana? Jadi ini semua adalah memerlukan kepada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kesempurnaan wuduk. Yang kedua daripada persiapan. Maka adapun kesempurnaan wuduk itu hendaklah dikerjakan 3 perkara. Yang pertama, engkau sucikan hati daripada khianah dan hasad. Maksudnya bila kita mengambil wuduk ini, ialah pertamanya apa? Untuk menyucikan hati kita daripada khianah dan hasad. Apa yang dimaksudkan hasad? Hasad artinya dengki. Kalau kita ni pakai dua-dua lagi, hasad dengki, lagi dahsyat kita orang Melayu. Kan? Dua-dua dipakai. Hasad di dalam bahasa Arab itu maksudnya diterjemahkan tu dengki dalam bahasa kita. Iaitu mencita-cita akan hilang nikmat dari orang lain, sama ada nikmat itu dunia ataupun nikmat agama. Jadi maknanya hasad ini ialah apa? Mencita-citakan akan hilang nikmat pada orang, kan? Atau mencita-citakan turun bala atas orang lain, iaitu haram lagi berdosa, bahkan adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suruh dia bersihkan dengan mengambil wuduk ni, dengan kesempurnaan wuduk ni tadi. Pertama bila kita ambil wuduk ialah tujuan kita nak menyucikan hati kita daripada ni penyakit ni tadi. Penyakit khianah dan penyakit hasad. Ini penyakit orang Islam. Penyakit orang Islam lah. Dia kalau orang bukan Islam ni kita tak kisah, biar lantak ke dia lah. Ni orang Islam.
Tengok kawan senang, hasad. Walaupun dia merasakan bahawa dia tidak akan dapat benda yang dia hasadkan. Ada. Contohnya orang tu banyak harta. Dia kata biar musnah kawan-kawan. Walaupun dia tak dapat. Yang pentingnya orang tu tak ada. Ini masalah besar. Dia tak boleh tengok orang lain. Ini penyakit dalam umat Islam. Kan? Kita tengok kerajaan-kerajaan Islam dulu, sama ada kerajaan daulah, di Jazirah Arabiah tu, ataupun di tempat kita ni, kan, kesultanan Melayu dulu Islam jatuh. Ini sebab hasad. Perebutan di kalangan anak-anak raja, sultan-sultan ini, dia akhirnya musnah. Baik dengan orang ni, baik dengan musuh, akhirnya musuh dapat semua sekali. Ini satu kelemahan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila disuruh ambil wuduk ni, tujuannya apa? Nak membersihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, Rasulullah menyebutkan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahawa dia kata, al-hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul khataba. Bahawa dengki itu memakan, yakni membinasakan segala kebajikan seperti makan api akan kayu api. Ini bahayanya orang ni, tuan-tuan. Kalau ada hasad dalam hati ni, dia punya bahaya. Kerana bahayanya, dia akan menyebabkan segala amalan kita jadi rosak. Segala amalan kita jadi binasa. Kerana apa? Dia umpama kayu, api yang memakan kayu. Dia makan pelan-pelan, kan? Makan pelan-pelan, lama-lama kayu tu akan musnah. Inilah maknanya hasad pada kehidupan manusia mukmin ini, muslim ni bahaya macam tu. Dia umpama api. Dia makan pelan-pelan. Akhirnya dah habis. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan dengki setengah kamu akan setengah. Dilarang, Rasulullah larang kita ni jangan dengki. Tengok orang senang sikit, dengki. Tengok anak orang ni, dengki. Tengok orang ni, dengki. Dengki aja kita. Kan? Rasulullah kata, jangan kamu berdengki setengah kepada setengah kamu. Itu larangan. Dan jangan kamu marah setengah kamu akan setengah. Ni marah yang tak ada punca. Nah, la taghdab. Rasulullah kata la taghdab. Faradda miraran. Jangan marah Rasulullah kata. Pak marah ni dia punya implikasi dia banyak. Kesan dia banyak. Sebab tu jangan marah. Dia marah kalau sekiranya yang melanggar hukum Allah tu tak memang disuruh. Kan? Memang disuruh. Kalau sekiranya tengok orang buat maksiat, tengok orang buat mungkar, memang suruh kita. Disuruh kita marah, kan? Sebab tu disuruh. Ubah, bila marah tu ubah dengan apa cara sekalipun. Ada? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Bila tengok mungkar tu, kerana ada marah dalam diri kita tadi, kita ubah dia, sama ada dengan tangan. Wa illam yastati' fa bilisanihi, tak mampu dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, maka tak mampu juga sampai kepada peringkat yang ketiga, ubah dia ni menegur ataupun mengubah dengan cara apa? Dengan hati kita, membenci benda tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Ini yang marah setengah akan setengah ni lah marah yang tak ada punca, ataupun marah yang tidak bersabit ia dengan masalah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang sabar. Kan? Rasulullah ni orang yang cukup penyabar. Lagi engkau timbulkan kemarahan, Rasulullah ni lagi meningkat dia punya sabar dia. Satu hari ada seorang Yahudi, Rasulullah ni dia telah berhutang dengan Yahudi ni dan telah berjanji nak bayar dalam masa hari yang ditentukan. Sebahagiannya mengatakan dalam tempoh 3 hari. Tapi Yahudi ni 2 hari dah datang dah. Yahudi kan, dia menyalahi janji orang Yahudi. Hari kedua dah datang. Datang pula Allah dengan keadaan adab yang tak ada dengan Rasul. Nah, dia Yahudi kan. Dia datang, dia cekak leher Rasulullah gini, bajunya. Rasulullah punya pegang ni. Sehingga makna kasarnya baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertanda merah. Kerana kulit Rasulullah tu kan. Rasulullah punya kulit seperti mana kita telah bicarakan dulu. Rasulullah punya kulit ni maknanya putih. Tapi putih itu bukan putih sopak. Dia putih. Kalau terang maka terbit darah, berbekas. Lalu orang Yahudi ni kata engkau ni memang tak guna, keturunan engkau ni memang semua yang tak guna, menyalahi janji. Rasulullah lagi diam. Sayyidina Umar ni dah terbeliak punya mata lah. Ini sahabat pula. Sahabat dalam nak mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia luar biasa. Kan? Orang hina Rasulullah ni, para sahabat ni dia cukup luar biasa dalam mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau orang cakap Rasulullah begini-begini, diam je, tak ada benda. Tak ada apa rasa dalam hati kan. Sedangkan yang dihina tu Rasul. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sehingga maknanya bila Sayyidina Umar Al-Khattab orang kata membeliakkan biji matanya sampai Yahudi itu jadi takut. Yahudi itu jadi takut. Sebab apa? Yahudi ni kata engkau ni berhutang dengan aku ni, tak nak bayar ni apa-apa kan. Sedangkan janji nak bayar hari yang ketiga, hari kedua dah datang. Ni memang mungkin ni keturunan mungkin janji apa. Sayyidina Umar dah naik pair, orang kata nenek marah. Umar yang marah. Rasulullah kata wahai Umar sabar, sabar. Sehingga Yahudi itu jadi takut. Rasulullah kata wahai Umar, ini urusan aku dengan Yahudi ni. Aku yang berhutang dengan dia. Kan? Aku yang berhutang dengan dia. Jadi dia dah minta hutang, kau pergi bayarkan. Tapi aku hutang maknanya satu sok. Makna satu gantang, engkau tambahkan lagi satu gantang sebab engkau takut dengan dia, tambah satu gantang lagi. Kita ada orang tuan-tuan, orang hutang kita, kau hutang berapa? Satu. Setengah boleh setengah. Nak bayar jadi kurang pula. Ni saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tambah lagi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Yahudi, engkau ikut ni Sayyidina Umar. Pergi ambil kau punya hutang kau. Jadi dalam perjalanan ni tuan-tuan, Yahudi ni Sayyidina Umar kata, kenapalah kau buat dengan Rasulullah macam tu? Dia Rasul. Dia Rasul. Maka kata orang Yahudi ni, aku tahu dia Rasul. Tapi aku nak tengok sifat yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil, bahawa akan lahir seorang Nabi, kalau dia ni dimarah, dicerca dia punya sabar lagi tinggi. Hari ni aku dah tengok dah. Memang betul lah dia ni. Memang betul dia Nabi, dia Rasul. Wahai Umar, kau saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Umar pening kepala tengok. Kenapa? Tak terfikir dalam fikiran dia, dengan sebab akhlak yang ditunjuk oleh Rasulullah ni, sabar ni, sebab orang boleh masuk Islam, boleh dapat hidayah.
Dia boleh dapat hidayah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu akhlak Rasulullah ni dikata akhlak khuluqul azim. Kan? Akhlak yang tinggi, akhlak yang terpuji. Yang tak akan ada pada orang biasa. Orang tengok pun jadi. Sebab tu kerana apa dia tuan-tuan? Kerana maknanya Rasulullah ni tidak marah pada bukan tempat yang tidak hak. Kalau tempat yang hak, memang Rasulullah marah dulu. Orang yang pertama akan marah. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Dan jangan kau memutuskan rahim, setengah kamu akan setengah. Memutus rahim ini ialah memutuskan hubungan, maknanya persaudaraan adik-beradik. Sebab disebut situ rahim kerana apa? Kerana dia keluar daripada satu perut. Dia keluar daripada satu perut. Makna perut ibu yang sama. Itu sebab dia kata jangan memutuskan rahim. Kerana memutuskan rahim ini Al-Imam Az-Zahabi menyebut dalam makna kabair, maka dia termasuk dalam salah satu dosa besar. Dan salah satu dosa besar. Jadi dengan sebab itu Rasulullah kata jangan memutuskan rahim. Yang ni yang nak kita tengok, memutuskan rahim ni tuan-tuan. Ni yang masuk dalam dosa besar. Yang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Memutuskan rahim. Yang bila masuk dalam malam nisfu Sya'ban ataupun dalam maknanya bulan Rajab, kan? Nisfu Sya'ban ataupun bulan Rajab, yang mana ada satu hari Allah Ta'ala membuka pintu keampunan. Siapa buat dosa Allah Ta'ala ampunkan. Tapi ada orang-orang yang tak diampunkan oleh Allah. Salah satu daripadanya ialah orang yang memutuskan rahim, tak dapat keampunan. Sebab tu tuan-tuan muslimin, berat dosa memutuskan rahim. Sebab tu hari ni kalau ada adik-beradik, kan, kita ada adik-beradik putus rahim, sambung balik. Sebab apa? Kalau kita semayang, Allah, tuan-tuan, memutuskan rahim ni dosa tuan-tuan. Pergilah, tegurlah balik. Kalau dia tak nak apa, tegur bagi salam je. Yang pentingnya kita dah buat, kita dah menyambung. Dia ndak tak ndak dia tu tuan-tuan, itu lain perkara lah. Sebab apa? Kita kena ingat peringatan dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika mana berjumpa. Aja. Ni maksudnya berpaling. Dia tengok je orang tu, leka-leka di corner tempat lain tu. Di corner. Ataupun mana jumpa je dia buat pandang tempat lain macam tak nampak. Dia macam tak nampak. Takkah dia dah tengoklah, alamak ai. Dia pula. Dah tu dah pula. Sampai je. Dia dah ni sama-sama nak keluar pintu ni. Dia cari pintu lain tu. Kan? Walaupun pintu tu berkunci, dia saja duduk kat pintu tu. Supaya apa? Jangan bertemu dengan kawan ni. Itu bahaya tuan-tuan. Ini sikap-sikap yang ada dalam kehidupan orang Islam. Yang kita kata tadi, kenapa kita kena mengambil wuduk? Kerana dengan kesan wuduk ni menghapuskan sifat dengki. Kan? Sifat tu nak dibuangkan. Dan hendak adalah kamu bersuara sekalian bersaudara sekalian hamba Allah Ta'ala. Jadi hendaklah kita ni berbaik-baik, kan? Jangan memutuskan hubungan persaudaraan. Tak boleh memutuskan hubungan persaudaraan. Mana memutuskan rahim tu satu perkara, itu kan adik-beradik. Juga diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan memutuskan persaudaraan. Persaudaraan ni apa? Orang yang bukan daripada adik-beradik kita. Ni sahabat andai datang-datang masjid dah. Apa mungkin ada satu sebab, kawan belah sana tu tengok tu ada kosong kat situ tu. Kan dia dah datang lewat, memang kosong kat situ. Dia kata, alamak, kosong kat situ pula. Ini aku punya seteru ni. Dia semayang belah sana tu, sorang-sorang dia.
Semayang kat belakang seorang-seorang je. Sedangkan semayang di belakang seorang-seorang ni, dalam semayang berjamaah hukumnya makruh. Tapi dia kata makruh tak makruh, aku tak kira. Jangan sebelah dia. Ini jahat betul. Kan? Syaitan kata, betul tu, kau jangan. Kau semayang dia. Kau toleh kan, kau nampak. Lagi kau marah. Baik kau semayang lagi. Oh, syaitan ni dia bijak tuan-tuan. Dia memang suruh kita berseteru. Kan? Ada gitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Dan diriwayat daripada Zubair bin Awam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum da'u umami qablakumul hasadu wal baghdha, bahawa berjalan iaitu melarat dan berjangkit kepada kamu penyakit orang-orang dahulu daripada kamu, iaitu dengki dan sangat benci. Ini penyakit orang dulu mai kat kita. Kan? Dia corona, dia mari kat kita. Ada. Ni penyakit ni, penyakit ni lebih bahaya daripada corona virus. Dia memusnahkan, bukan setakat dunia, akhirat pun musnah. Dia musnah dua-dua sekali. Orang kena corona ni dia musnah dunia ya. Itu pun bukan dia ambil semua. Yang dah tua-tua, yang nak lambat mati tu, itu yang dia ambil. Kan? Yang kena darah tinggi, jantung, kerah benar nak jalan, itu yang dia ambil. Dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi penyakit ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjalan tau. Makna dia tu melarat dan berjangkit. Dia macam virus. Melarat dan berjangkit kepada kamu, iaitu penyakit umat dahulu daripada kamu. Ya, ini penyakit umat dulu. Maknanya tuan-tuan, kalau umat dahulu, hari ini kita baca hadis ini, mana dah Rasulullah meninggal dengan kita 1442. Ini penyakitnya punya sejarah yang begitu lama. Bukan hari ini corona beberapa bulannya punya sejarah. Tuan-tuan, ini penyakit ni punya sejarah yang begitu lama. Manusia dulu musnah, manusia dulu bergaduh, manusia bertumpah darah. Ini penyakit. Karena dia tuan-tuan, selagi belum kiamat, penyakit ni akan berjangkit. Ini bahaya penyakit. Lepas tu Rasulullah kata apa? Sebab ni penyakit orang tu, iaitu dengki dan sangat benci. Dengki bahaya betul. Ada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasun lam taslam minha hadhihi al-ummatu al-hasadu waz-zannu wat-tiyaratu ala unabbiukum bil makhraji minha idza zananta fala tahaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tayyarta famdi. 3 perkara yang tidak selamat daripadanya oleh ini umat. Makna umat Islam, dia tidak akan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa tidak selamat umat ini umat akhir zaman. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu diutus, itu dah tunjukkan maknanya akhir zaman. Kan? Kerana Rasulullah tu ialah nabi yang terakhir. Khatimul Anbiya, dia nabi yang terakhir, maka utusan Rasulullah, para ulama kata itu dah menunjukkan akhir zaman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Maknanya perkara yang tak boleh menyelamatkan umat ini, pertama dengki. Makna umat akhir zaman ni tak akan selamat daripada penyakit dengki. Banyak kena. Orang ilmu dia pun ada penyakit dengki apa? Kan? Ni orang ilmu dengan orang ilmu tuan-tuan. Tok mufti dengan tok mufti pun ada hasad juga.
Tapi bukan mufti sini lah, mufti tempat lain lah kan. Dia ada hasad juga. Dia tengok ni apa. Ini dia kata vaksin ni kalau tak bagi ya. Orang kata ni, ini kita kena kaji dulu sebab dia ada masuk benda-benda yang tak suci. Bila nak kaji lah ni, nak tunggu orang Malaysia mati semua baru nak kaji. Bergarang tau. Jadi susah juga. Dia orang-orang ilmu ni dia ada hasad. Kan? Tak boleh orang lebih sikit. Tengok penceramah ni bagus dia cantas. Tengok orang ni bagus, cantas. Dia tak boleh tuan-tuan. Ni penyakit hasad ni, orang ada ilmu pun sama. Kan? Kalau orang awam ni biasa. Hatta orang berilmu pun kena penyakit ni. Dia dengki ni payah. Ada tuan-tuan. Keduanya ia kata apa? Bercanding, iaitu maja atau dikata siwa. Iaitu dikata apa? Zon. Orang yang ada zon. Syak dengan orang lain. Prasangka dia, prasangka. Dia ada prasangka. Tengok orang yang ni, ini kan betul benar. Tak. Kan? Tengok orang ni, ini actionnya. Dia prasangka tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang ada prasangka ni, dia kalau ada maknanya prasangka niat ni dalam hati ni tuan-tuan, prasangka yang tak baik, itu dah sebagai dosa dah. Itu sebabnya orang-orang tasawuf kalau terlintas je maknanya prasangka macam ni, mereka dah dikira berdosa. Macam kita ni orang awam tak lagi. Kan, selagi mana tak buat. Kan? Tapi orang tasawuf, orang sufi, ada gerak macam ni tu, itu dah kira dosa besar dah pada dia. Ini membezakan antara kita dengan dia dah. Adakah tiada aku khabarkan kepada kamu tempat keluar daripadanya? Mana penyakit-penyakit ni tadi? Lalu menjawab para sahabat radhiyallahu anhum, khabarkanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya, apabila engkau menyangka akan sangka yang jahat, maka janganlah engkau tahqiqkan, iaitu jangan engkau kerjakan akan yang tuntutan bagi sangka itu, bahkan hendaklah engkau berhenti dari memutuskan dengan sangka engkau itu. Jadi maknanya, kalau kita ada dalam hati sangkaan-sangkaan yang tak baik ni kepada orang lain, jangan diikut, jangan dibuat. Berhentikan sangkaan. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sangkaan ni tak bagus. Cakap sendiri dengan diri kita, ni sangka tak bagus. Sebab tu tuan-tuan, kerana itu yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Bagi orang yang dengki pula, Rasulullah bagi satu ubat. Tadi kalau sekiranya orang disangka, ada maknanya prasangka, jangan diikutkan prasangka tadi. Kan? Ni kalau orang dengki macam mana nak buat, Rasulullah kata? Sekiranya engkau dengki, jangan sangka engkau melampau. Artinya apa? Jika mendapat engkau dalam hati engkau akan sesuatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Jangan kerjakan, jangan buat. Maka lalu olehmu kepada tujuan engkau, maka elak. Cuba berelak. Dan janganlah engkau kembali seperti membuatkannya oleh orang dikata ahli jahiliyah. Jangan diturutkan, jangan diturutkan. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang nak diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyucikan hati daripada khianat dan hasad dan baghdh. Apa itu baghdh? Baghdh ini maksudnya memberi erti marah. Marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaannya.
Nak hilang, ambil wuduk ni tujuan apa? Ambil wuduk dengan sempurna, tujuan nak menghilangkan sifat marah. Seperti mana yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila marah seseorang daripada kamu dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau duduk tak boleh hilang, hendaklah dia baring. Mana berdiri, duduk, baring. Tak boleh hilang juga, maka hendaklah kamu berwuduk. Kerana marah ini daripada syaitan. Syaitan itu dijadikan daripada api. Khalaqtani min nar. Kata syaitan, aku dijadikan daripada api. Sebab tu Rasulullah kata apa? Syaitan tu dijadikan daripada api. Maka engkau padamkan api itu dengan air, iaitu dengan berwuduk. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dia kata apa? Satu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaannya. Ni kalau orang marah ni. Kerana dia apa? Kerana mensebabkan pada anggota yang zahir akan memukul. Orang marah, kadang-kadang dia hilang pertimbangan, dia pukul. Isteri dia tu yang layan dia tiap-tiap hari, masakkan dia tiap-tiap hari kan. Basuh baju tiap-tiap hari, gosokkan baju dia nak pergi kerja. Hari tu silap bangun lewat, kopi lambat buat. Buat juga lambat tapi cair sikit. Kan? Kopi hari tu termasuk maknanya arang masuk tumbuk dalam tu kena. Tuan-tuan, rasa pahit sikit. Wah, dia punya melenting tu terus cerai oh. Aku cerai ke talak 1000. Wah, mak ingat talak 3, talak 1000 no. Main no. Dia sebab apa? Dia marah. Dia tak boleh kawal. Sebab tu tuan-tuan, ataupun dia memukul bab marah. Ini bahaya kecelaan. Ini banyak berlaku dalam rumah tangga tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak pasangan-pasangan kita tengok. Bercintanya lama, berkahwinnya 3 hari. Bercintanya 3 tahun, kahwinnya 3 bulan. Ni banyak kes tuan-tuan. Dia Melaka pun banyak kes. Ya. Oh, kita tengok pening kepala tuan-tuan. Sebab dia apa? Tak boleh kontrol. Saya hari itu mengajar di Bakar Batu. Ada seorang muda datang jumpa saya. Saya tengah duduk lepas habis main, dia jumpa. Dia kata, "Ustaz, saya ni boleh lepas kahwin." Kata, "Baguslah, boleh lepas kahwin. Nak minta nasihat ustaz orang lama." Macam tahu je aku orang lama. Nak minta nasihat orang lama je. Saya kata, hidup rumah tangga ni asam garam dia banyak. Kamu bila berkahwin, kamu bercinta lama, sebenarnya kamu belum tengok lagi taring isteri. Kamu belum jumpa, belum tengok lagi. Besok kalau kamu dah kahwin, isteri kamu pun akan tengok taring kamu dan kamu akan tengok taring dia. Pada waktu itu, hendaklah engkau menjadi orang yang sabar. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar kata, bila berumah tangga ni, perempuan dia penat mengurus rumah. Sebab tu kalau dia beleti, itu perkara biasa. Orang perempuan kalau kau kahwin dengan dia tak beleti, itu dia bisu. Kan? Itu maknanya tak normal. Itu tak normal. Perempuan kalau tak beleti itu tak normal. Kau kena cari satu lagi. Dia pun pening. Ustaz baru nak dapat seorang. Ustaz suruh cari lain pula. Dan lainnya kata Sayyidina Umar, perempuan ni kalau dia beleti itu biasa. Sebab apa dia beleti? Sebab dia penat mengurus rumah tangga. Dia penat jaga anak kamu. Sebab tu dia beleti. Itu biasa. Kau kena sabar. Macam mana nak sabar? Dalam tempoh yang ditentukan. Sama ada dia mati dulu atau kau mati dulu. Itu je. Senangnya cerita tuan-tuan. Bagi wasiat dia senang je. Kau nak terima tak nak terima sudah. Dia kata, kalau engkau mati dulu, maka besok isteri kamu
Bila anak dia tanya, mak, diam je, tak ada tempat nak beletih lagi. Dah tak ada tempat nak dimarah lagi. Kalau engkau maknanya dia mati dulu, anak akan bertanya, ya, diam je, tak ada dengar sound lagi. Sound dah tak bunyi. Senyap. Sebab tu sabar. Kau kena sabar. Sebab tu tuan-tuan, hidup rumah tangga ni bukan senang. Nak kena ada ilmu juga. Nak. Cerita orang beletih ni bukan zaman kita je. Zaman Sayyidina Umar berlaku. Kan? Cerita orang tak sayang anak ni bukan baru ni berlaku. Zaman Rasulullah lagi orang tak sayang anak. Kan? Seorang lelaki dia datang tengok Rasulullah tengah mengucup Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain. Dia kucup Sayyidina Hasan Husain. Dia datang, ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, tak pernah seumur hidup aku kucup dia. Bayang tu. Cerita makna orang tak sayang anak bukan hari ni, cerita zaman Rasulullah. Lepas tu kita kena terima, tuan-tuan. Sebab tu Rasul itu sebab turun, sebab nuzulnya hadis. Kan? Rasulullah kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Maknanya tuan-tuan, huruf hadis tu dah berlaku zaman tu. Ada. Sebab tu kita kena tengok. Mana bila sebut tentang marah ni tuan-tuan, dia membinasakan. Boleh sebab memukul, memaki, sampai peringkat membunuh. Macam-macam boleh tuan-tuan. Tengok orang di jalan raya tu kan, dia marah dengan orang lain tu, dia langgar kita orang. Macam-macam boleh berlaku. Ini sifat marah ni baik. Dan di dalam hati akan dendam dan dengki. Orang kalau ada marah ni dendam. Baik, aku tak dapat engkau, tak apa. Banyak cara lain. Kan? Dendam, dengki. Dan suka cita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Tengok kawan tu kena sakit, kan? Dia orang yang paling pertama bertepuk tangan ni. Biar mati bagus, dia kata. Hidup pun menyusahkan orang ni. Dia punya cakap. Orang marah. Mak tu jangan, sekali-kali dia kata apa? Dan duka cita dengan mendapatnya akan nikmat. Kalau orang lain dapat nikmat, orang marah ni apa? Dia duka cita. Dan mencita-cita akan membuka rahsianya. Masa sebelum marah memang kawan baik. Silap satu perkara, tuan-tuan marah, dia buka grup baru lah. Buka WhatsApp barunya, talian hayat baru 012 punya. Dia pun dalam tu dia bubuh macam-macam lah. Ini kawan ni musibat besar, dia kata. Kan? Masa dia jadi pegang pengerusi, semua dia hampu. Semua dia ambil. Jan-jan dinding masjid semua dia hampu. Ni musibat besar, dia kata. Takkan orang tu bawa pergi betul kan, sebab rosak. Dia buat macam-macam, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana marah punya cerita. Membuka atasnya apa? Rahsia-rahsia orang. Sebab tu disebut dalam satu riwayat, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu berjaga-jaga kepada sahabat kamu 1000 kali berjaga-jaga daripada musuh kamu. Sebab tuan-tuan, sahabat ni kalau jadi musuh, semua dia dah tahu dah. Berbanding dengan musuh, memang dia tu musuh. Dia memang cari jalan nak buka rahsia kita kan. Tapi kalau sahabat ni dia bergaduh dengan kita, habis. Sebab tu dengan sahabat ni kena berjaga-jaga. Kalau bagi jangan semua. Hati-hati, tuan-tuan. Sebab kalau masalah, habis kita. Sebab tu Rasulullah kata berhati-hati. 1000 kali berhati-hati dengan sahabat daripada musuh. Kalau dia tahu semua cerita, to Z dia tahu, luar dalam rumah, nombor akaun pun dia tahu. Ini lagi bahaya. Ni yang jadi masalah kalau dia sahabat, kalau musuh kita.
Jadi nak kena berhati-hati. Sekalian yang tersebut itu sebab bagi binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan baghdh, menghilangkan perasaan yang tersangat marah, yang bersangatan marah itu setengah daripada amat penting dalam agama. Sebab tu orang kalau ada sifat marah ni dia kena buang. Tapi jangan buang habis. Orang tak ada sifat marah pula dia jadi dayus, bahaya juga. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus ni tengok orang buat maksiat, anak-anak buat maksiat, ahli keluarga buat maksiat, dia tak marah, itu tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Tak ada sifat marah. Pun bahaya juga. Kan? Jadi sifat marah ni maknanya dia ni makna merosak kan, tapi dalam agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa syadidu bisurah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Maknanya tidaklah ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan oleh beberapa lelaki. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak kita kuat, orang kuat ini kalau dia bergusti orang tak boleh jatuhkan dia. Itu kita kata dia kuat. Bila dia musara'ah, dia bergusti, orang tak boleh tumbangkan dia. Itu memang kuat tu. Itu istilah kuat pada kita. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia orang yang cukup gagah. Kan? Kerana dia pernah bergusti dan menjatuhkan lawan dia. Sampai dia dapat hadiah kambing dalam dia punya dalam pertandingan gusti dia. Jadi tuan-tuan, Rasulullah kalah dia. Rasulullah ni kuat kerana Rasulullah ni kekuatan dia menyamai 40 orang. Kekuatan dia. Kalau kita ni seorang-seorang lah. Tapi Rasulullah punya kekuatan ni menyamai 40 orang lelaki. Itu tuan-tuan. Lepas tu bila disebut di dalam hadis, akan tetapi dia kata, yang dikatakan kuat ini ialah orang yang dapat memilihkan dirinya ketika pandang marah. Mana orang kalau yang dikata kuat bukan sebab dia boleh menjatuhkan musuh dalam bergusi, tapi orang yang kuat ni apabila dia marah, dia boleh kawal dia punya marah dia. Dia boleh kawal. Tu orang kuat sebenarnya. Lagi boleh dia kawal marah, maka itu orang kuat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia marah, dia menahan marah tu sampai merah biji mata. Ada? Tu Rasulullah kalau dia marah sampai merah biji mata, tahan marah. Kita dua-dua kaki terbang. Tu kalau kita marah. Ya. Itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sifat marah ni bahaya. Sebab tu disuruh kita mengambil wuduk dengan tujuan untuk menghilangkan hasad, menghilangkan sifat marah, kemudian menghilangkan sifat khianat. Tu tujuan ambil wuduk. Lagi kita rajin ambil wuduk selalu, maka sifat-sifatnya akan dihilangkan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innasyaitana khuliqa minan nari wa innama tudfa'u an-naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Syaitan itu dijadikan dia daripada api dan hanya dipadamkan api itu dengan air. Dan apabila marah seorang kamu, hendaklah ia berwudu. Ini Rasulullah beritahu. Maknanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak beri satu petunjuk kepada kita apa? Tidak ada penyakit dalam dunia ni tuan-tuan yang tak ada obat. Kan? Tak ada penyakit dalam dunia yang tak ada obat. Semua ada obat. Hatta makna penyakit-penyakit jiwa dalam diri manusia ni datang daripada kalbu dia, daripada hati dia, pun ada obat juga.
Apatah lagi penyakit yang zahir. Kita kata corona tak ada ubat. Ada ubat. Ada ubat. Satu daripada ubat yang terbesar ialah dia kata apa? Mencegah lebih baik daripada mengubati. Itu penyakit, dia punya ubat yang paling besar. Mencegah. Hari ni orang duk marah, kenapa semayang kena jarak-jarak? Tuan-tuan, semayang jarak ni dah cara untuk mencegah. Kau tak nak ikut, nanti kau kena. Dia kata apa dekat pasar? Jangan samakan dekat pasar. Pasar tu tempat orang mentah darah. Kan? Jangan samakan dengan pasar. Ni rumah Allah. Sebab tu bila disuruh begitu, mana ada kebaikan dia. Tuan-tuan, yang cakap tu itu bukan tukang kebun. Yang cakap tu bukan tukang kebun. Dia ulama, dia ada ilmu. Dia membuat kajian. Kajian itu berdasarkan pandangan-pandangan orang yang ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Satu ketika, tuan-tuan, berlaku pada zaman salafus salih. Ada orang dia jumpa dengan seorang ulama, kan? Dia kata, engkau selalu sebut dalam Quran, dalam Quran ni semua ilmu ada. Semua ilmu ada. Nah, jadi dia kata, macam mana kalau kau kata betul dalam ilmu ni semua, dalam Quran ni semua ada, macam mana kita nak kira kuantiti minyak? Nak kira. Memang tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka Quran memang tak jumpa ada sebut dah. Nak kira minyak tu punya kuantiti ni. Ada? Tak ada. Dia pun baca Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Engkau nak tahu kuantiti minyak, kau tanya dengan orang yang pakar minyak, baru kau tahu dia punya kuantiti dia. Kau tanya aku, memang aku tak boleh jawab. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semayang berjarak yang kita buat-buat ni, ini setelah ditanya kepada orang yang ahli, kan? Orang ahli dia. Sebab tu mencegah lebih baik daripada mengubati. Kalau semua rakyat Malaysia ni ikut, selamat. Nah, selamat tuan-tuan. Datang masjid pakai face mask, keluar pakai face mask, selamat orang. Tapi oleh kerana kedegilan manusia tak mau ikut, kau terima akibat dia. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Kadang-kadang orang ni yang bercakap-cakap ni, kita pun jadi masalah juga, kan? Dekat masjid susah nak masuk, kena tembak lah, asyik mati aku kena tembak, mati tembak, kan? Lama-lama yang tembak tu mati, kan? Jadi susah dia kata, nak ambil nama lah, nak ambil. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu termasuk dalam kaedah pencegahan. Sebab tu kita, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tak ada ilmu tu, kita ikut dia. Ikut dia. Jangan bercakap dengan ikut hawa nafsu, dia tak kena. Dia tak kena. Orang tu bercakap melalui kajian, berpandu pada ilmu. Kita cakap ni ikut nafsu, dia tak sama, tuan-tuan. Dia tak sama, kan? Dia tak akan sama. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah beritahu kepada kita bahawa maknanya dengan kau mengambil wuduk ni, bahawa sifat marah ni boleh dihilangkan. Marah ni dia mempunyai implikasi yang besar, tapi dengan sebab wuduk tadi boleh menyebabkan dia hilang daripada seseorang. Maknanya tuan-tuan, kullu da'in dawa'a, setiap penyakit mesti ada ubat dia. Tak ada ubat. Melainkan Rasulullah kata apa? Penyakit mati dan penyakit tua. Tu tak ada obat. Hari ni tuan-tuan pergi farmasi, minta penyakit muda satu. Nak obat muda. Mungkin muda, tapi suara tetap tua, kan? Muka muda. Assalamualaikum. Dah nak jalan dah tu. Dah nak jalan dah. Tuan-tuan, kena terima hakikat. Kan? Mati tak ada obat. Tuan-tuan pergi farmasi, minta obat tahan mati satu. Yang dia beli tu mati terus. Kan? Yang tuan-tuan minta obat dan dia tu mati terus.
Dia kata aku tak pernah jumpa orang minta tahan mati. Dia pun mati. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kan Rasulullah kata tak ada obat. Mati sampai masa jalan. Ada? Tidak ada. Tua sampai masa tua. Kan? Dua penyakit yang takkan ada ubatnya. Sebab tu kita kena tengok kita ni dah tua ke belum. Sebab tu pada diri kita ni tanda-tanda ketuaan tu Allah Ta'ala tunjuk, kan? Supaya kita beringat. Sebab tua tu tuan-tuan, tanda-tanda itu sebagai tazkirah. Nanti balik dekat rumah tengok, duduk depan cermin, Tengok kulit. Pertama tengok kulit. Tengok yang paling senang nak tengok dah tua tak tua, tengok depan. Ni depan ni, dahi. Dah ada pangkat ke belum? Ada pangkat korporal, ada pangkat lance corporal, ada pangkat sarjan. Tuan-tuan jangan tutup, dia akan nampak juga. Kan? Dia akan nampak juga. Kan? Duanya tuan-tuan, tengok atas lagi sikit. Tadi tengok depan, tengok atas sikit lagi. Dah putih ke dah hitam? Ini semua tazkirah tuan-tuan, tazkirah. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai tazkirah kepada kita. Kemudian tuan-tuan kena tengok apa? Mata, telinga, tengok gigi. Kan? Bang besok datang. Tu dah nak jalan. Kan? Orang rumah, bang kan balik kan beli nasi ayam penyet Balik-balik dia beli nasi goreng. Abang pekak ke apa? Nah. Tuan-tuan, kena terima hakikat. Kan? Sebab tu Nabi Allah Yaqub tu Nabi Allah Yaqub, dia punya kawan dia tuan-tuan malaikat maut. Dia punya friend dia malaikat maut. Kalau kita malaikat maut datang, memang kita mati. Ini malaikat maut datang tiap-tiap minggu jumpa Nabi Yaqub. Apa khabar sahabat? Kan? Malaikat maut bagi salam pada Nabi Yaqub. Apa hal kau datang takkan kawan nak tengok kawan, takkan tak boleh. Bukan nak ambil nyawa datang ziarah aja dia kata. Kalau malaikat maut kita datang kat kita, tak ada macam tu tuan-tuan, dia sentap je. Tak. Besok datang lagi, seminggu lagi datang. Apa khabar? Baik. Bukan nak ambil nyawa bukan, nak datang ziarah. Jadi dah selalu datang. Nabi Yaqub kata, wahai malaikat maut, engkau kalau nak ambil nyawa aku, kau bagi tahu dulu Wah, tengok tuan-tuan, dengan boleh deal dengan malaikat maut tau. Kita jangan buat macam tu tuan-tuan. Nabi Yaqub deal dengan malaikat maut tau. Kalau aku nak mati, kau nak ambil nyawa aku, bagi tahu dulu. Okey, baik my friend. Macam itulah lebih kurang malaikat maut cakap kan. Baik, aku akan bagi tahu kau. Lama selepas tu malaikat maut tak datang. Kemudian malaikat maut datang jumpa Nabi Yaqub. Apa hal datang Macam biasalah, dah ditentukan nak kena ambil nyawa kau. Kan dulu aku dah pesan kalau kau nak ambil nyawa beri dulu isyarat. Dia kata, aku dah bagi dah. Mana ada? Dia kata, engkau tak perasan? Kata malaikat maut, engkau tak perasan aku bagi. Cuma engkau tengok rambut kau tu. Dulu hitam. Aku tinggalkan dulu berbulan-bulan hitam, sekarang dah putih. Tu tandanya kau dah nak mati. Ya juga dia kata. Sudah. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nanti balik buat checklist balik kat rumah. Kan? Jangan buat checklist kat sini. Sini nak belajar. Kan? Buat checklist kat rumah. Baik lelaki, baik perempuan, buat checklist balik. Gigi semua dah tombang dah. Tak payah ada tambah-tambah gigi lain. Kan? Itu semua sebagai
Maknanya sebagai tazkirah, peringatan. Benar-benar fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Memang disuruh bagi peringatan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu dulu, nanti kita sambung bicara kita pada masa yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi